Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang Mitsubishi Xpander. Berbeza sikit kali ni sebab aku nak buat perbandingan apakah kelebihan Mitsubishi Xpander berbanding dengan Toyota Vios. Sebab aku ada dua-dua, jadi aku boleh buat perbandingan yang jelas lah antara kedua-duanya ni. Jadi kepada pemilik-pemilik Vios ataupun yang peminat-minat Toyota Vios, jangan risau, nanti aku akan buat lagi satu video berkaitan dengan apakah kelebihan Toyota Vios berbanding Mitsubishi Xpander. Jadi kalau kau nak tahu tentang kelebihan Xpander berbanding dengan Toyota Vios, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Baik guys, sebelum aku mulakan ni, baik aku explain dulu kenapa aku buat perbandingan ni. Mungkin korang akan kata dia lain segmen, kenapa nak bandingkan? Okay, segmen sama, dia lain jenis. Okay, sebuah MPV 7 tempat duduk, sebuah lagi sedan, jadi mestilah berbeza. Kenapa perlu bandingkan? Okay, aku punya rasional kat sini sebenarnya adalah untuk kereta di bawah 100,000 sebenarnya kita jarang melihat kepada segmen ataupun jenis. Okay, ada setengah orang kenapa kita perlu beli sedan, sedangkan dalam harga yang bawah 100,000 ni sebenarnya kita boleh dapat MPV. Okay, kebanyakan orang akan berfikir macam tu secara logiknya lah. Jadi sebab tu kenapa aku bandingkan. Okay, sebuah MPV yang paling laku di Malaysia buat masa ini dan juga sebuah kereta sedan yang antara yang paling laris di Malaysia pada masa ini. Jadi aku rasa perbandingan kedua-dua ni rasional sebab orang yang ada bajet 100,000 untuk beli sebuah kereta, dia akan membuat perkiraan. Okay, kita nak beli MPV ke, kita nak beli sedan ke, apa yang kita nak beli SUV. Okay, jadi aku rasa ianya agak rasional untuk perbandingan ini. Walaupun mungkin ada yang tak setuju, tapi terpulang lah. Okay, jom kita mulakan. Aku ada 14 ke 13 benda yang aku nak kongsi sekejap lagi. Baik guys, benda yang pertama yang aku rasa kelebihan Xpander ni dia berbanding dengan Toyota Vios adalah ni. Okay, sensor ni kat atas ni. Okay, ini adalah sensor hujan, di mana bila hujan turun automatik dia akan lap cermin korang. Okay, dia akan lap macam inilah. Okay, cuma aku tak suka dia punya pancuran tu. Pancuran dia tu sangat nampak macam tak berapa best lah berbanding dengan Vios. Pancuran dia lebih merebak lah dia punya cara kan. Okay, ini pertama adalah sensor hujan ni yang menyebabkan Xpander tu lebih baik, sedangkan Vios tak ada benda ni. Okay, jadi pada aku ianya berguna dan memudahkan urusan harian korang. Kalau hujan automatik dia sapu, jadi tak adalah nak perlu tekan. Kadang-kadang hujan lebat, hujan tak lebat, jadi perlu setting nak laju ke tak laju, jadi susah lah pada aku. Yang keduanya ni DVR namanya. Okay, DVR atau kamera ni lah. Okay, Vios pun ada, betul, Vios pun ada. Tetapi apakah kelebihan dia? Sebenarnya kelebihannya berada pada apps ni. Okay, dia ada apps. Okay, kau tengok ni, apps ni adalah Time Cam, Tima Cam ni. Okay, jadi dia sebenarnya boleh detect korang punya kamera. Tu aku rasa kelebihan dia berbanding dengan Vios. Sebab Vios tak ada ni lah, dia tak ada apps yang kau boleh tengok. Okay, jadi kat sini sebenarnya kau boleh tengok kau punya kereta. Okay, jadi nampaklah korang punya kereta kat mana. Okay, dan dia boleh record, dia boleh ambil gambar juga. Okay, jadi itu kelebihan dia. Dia boleh gunakan untuk Android dan juga untuk Apple CarPlay untuk iOS. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kelebihan Xpander berbanding dengan Vios adalah ini. Dia ada cruise control. Okay, dianya digunakan semasa selalunya di highway lah, ataupun mungkin korang dah dalam perjalanan yang jauh, yang panjang, jadi korang rasa penat. Jadi adanya cruise control yang mungkin memudahkan sedikit urusan pemanduan korang, terutamanya di highway dan perjalanan jauh. Aku dah pernah try untuk jalan biasa, boleh digunakan dan agak memudahkan lah. Okay, cuma dia tak ada adaptif sahaja, tapi paling kurang okey lah untuk sebuah kereta family yang kita akan gunakan untuk perjalanan jauh. Aku rasa ianya adalah function yang berguna untuk kita ada dalam sebuah kereta.
Seterusnya yang keempat, dalam kereta ni juga banyak butang SUV, USB macam ni. Okey, kalau Vios, USB untuk Android Auto dan Apple CarPlay kena cocok dekat sini. Okey, tapi dia bagi dekat bawah ni untuk expander. Jadi pada aku sangatlah memudahkan, tak adalah berjuntai kau orang punya wayar daripada atas ke bawah. Jadi kat sini letak sahaja kau punya Android Auto dan juga Apple CarPlay kat bawah ni. Okey, jadi nampak lebih kemas. Okey, itu kelebihan keempat untuk Mitsubishi Xpander. Kemudian kelebihan kelima ada di sini. Ada button ini. Okey, Hey Google ni button Hey Google ni kalau dalam Vios, okey, dia berada pada multimedia unit. Okey, tapi untuk Xpander dianya berada pada button ini. Jadi senanglah. Kalau tidak kau perlu tekan kat sini kalau Xpander lah. Kalau Vios ianya perlu ditekan di sini. Jadi pada aku agak susah lah kawalannya. Okey, aku contoh aku tekan. Hey Siri. Boleh tak tu? Okey, jadi buttonnya dekat sini lah. Okey, buttonnya dekat sini pada aku lebih mudah. Turn on radio. Muda is a Japanese word meaning futility, uselessness, pula dah. wastefulness, and is a key Alright, concept jadi in lean processing. thank you. Alright, jadi mudahlah buttonnya kat sini. Kalau kat sini kan susah, kau nak panggil, baik kau tekan je button ni kan. Okey, jadi itu yang menyebabkan aku rasa kelebihannya adalah button Hey Google ni berada pada steering dan mudah untuk digunakan. Okey, seterusnya aku dulu ada buat satu video berkaitan dengan apa yang aku tak suka dengan Toyota Vios. Dia tak ada one touch signal. Okey, ni ada. Okey, dia ada one touch signal. Jadi mudah sebenarnya untuk aku gunakan semasa di highway ataupun memotong kenderaan ataupun masuk lorong. Okey, jadi mudah. Okey, dia ada one touch, sedangkan Vios tiada. Sebenarnya bagi orang yang tak gunakan signal ni, dia tak peduli pun. Tapi bagi kita yang gunakan signal ni, pada aku ianya adalah satu keperluan lah. Okey, seterusnya adalah yang Okey guys, perkara ketujuh yang aku nak highlight kat sini, kelebihan Xpander berbanding dengan Toyota Vios adalah dia punya kamera 360. Okey, tengok ni, kamera 360, tekan sini. Dia akan keluar di sini. Apa kelebihan dia adalah, pertama, dia punya gambar tu lebih jelas. Okey, dia punya gambar tu lebih terang sebenarnya dan pixelnya lebih baik dan juga dia punya skrinnya besar. Tu pada aku kelebihan lah Mitsubishi Xpander. Cuma Vios ada kelebihan dari segi function. Okey, cuma Vios ada kelebihan daripada fungsi kamera 360. Jadi dari segi secara umumnya kamera 360 untuk Xpander ni pada aku ianya lebih baik dan lebih jelas, lebih berkualiti dan lebih besar. Okey, cuma dia tak banyak function, itu saja masalah dia. Alright. Kemudian kita pergi kepada perkara ke seterusnya, iaitu perkara ke-8 kot Okey, perkara ke-8. Okey, multimedia ni pula. Okey, dia punya saiz yang lebih besar, iaitu 9 inci berbanding dengan Vios yang hanya 7 inci. Yang ini aku rasa gambar dia dan kualitinya agak cantik dan agak terang. Dia boleh malam dan siang boleh kurangkan dan pekatkan dia punya kejelasan, tapi dia tak boleh off screen. Itu kelemahan dia lah. Tapi dia masih satu lagi infotainment unit yang besar, multimedia unit yang besar, 9 inci. Jadi pada aku jelas lah kalau kita nak tengok. Okey, seterusnya yang ke-9, kelebihannya adalah pada steering. Okey, di mana steeringnya mempunyai teleskopik. Okey, still biasa. Okey, still. Okey, dan dia ada teleskopik. Itu menyebabkan kelebihan Xpander berbanding dengan Vios. Sebab Vios hanya boleh still tapi tak boleh teleskopik. Alright. Seterusnya yang ke-10 Yang ke-10, kalau kau pusing sini, kau nampak ada blower aircon kat belakang. Okey, korang mungkin kata memanglah semua SUV ada blower aircon. Tapi betul, sedangkan kebanyakan sedan ada blower kat belakang ni, tapi Vios tak ada. Okey, jadi itu adalah kelebihan yang ke-10 untuk Mitsubishi Xpander berbanding dengan Toyota Vios.
Seterusnya yang berapa ya? Yang seterusnya lah. Okey, banyaknya ruangan kompartmen. Okey, yang ini glove box dia sangat besar. Okey, cuma dia tak ada damper saja tapi sangat besar, dan aku suka ada ruangan terbuka macam ini. Kadang-kadang kita ada perlu letak barang-barang yang sementara lah, tapi dalam dalam Vios tiada ruangan terbuka, dan cup holder dia memang sangat banyak. Tak perlu dikira lah, berbelas-belas lah. Okey, itu kelebihan yang lain. Kemudian okey, head unit ni ada satu lagi kelebihan, atau multimedia unit ni, dia boleh main video semasa kereta bergerak. Okey, kalau Vios tak boleh. Dia kena jailbreak bagai lah. Tapi yang ini sebenarnya boleh kau setting supaya boleh main video. Tak boleh main YouTube, tapi boleh main video semasa kereta kau sedang bergerak. Okey, ni kat sini. Drive forbidden watch video. Okey, kau boleh setting kat sini lah. Okey, jadi kau orang boleh gunakan benda ni kalau kau cocok USB. Okey, yang terakhir ke? Okey, yang terakhir kelebihan expander ni berbanding Vios adalah pada bahagian pintu. Okey, ni dia. Smart key ni bukan ada di sebelah sini. Okey, berbanding Vios hanya ada di sebelah sini, tapi ianya juga berada di sebelah penumpang. Okey, penumpang depan. Pada aku ianya mudah lah. Kalau kau ada dua belah, jadi kalau kau sendiri, walaupun kau seorang diri bawa barang, kau boleh letak barang kau di tempat duduk penumpang situ. Jadi kau boleh buka daripada sini. Okey, kalau kau bawa barang dan tak ada ruangan untuk buka di situ, kesannya adalah kau perlu masuk melalui ruangan driver. Dengan barang yang banyak-banyak tu, kita nak mudahlah masuk kereta. Okey, jadi dengan adanya dua button tu, pada aku itu adalah sesuatu kelebihan untuk Mitsubishi Xpander berbanding dengan Toyota Vios. Okey, jadi itu je yang aku nak share tentang kelebihan Xpander berbanding dengan Toyota Vios. Jadi kalau korang rasa setuju, boleh tekan like. Kalau tak setuju, boleh gunakan ruang komen. Nanti aku akan buat pula video berkaitan dengan kelebihan Toyota Vios berbanding dengan Mitsubishi Xpander. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Maui TV. Assalamualaikum. Bye.